AGC perlu beri penjelasan bekas Setpol Mat Sabu bebas dakwaan rasuah. Wan Ahmad Faizal menggesa Pejabat Peguam Negara memberi penjelasan mengapa bekas setiausaha politik Mat Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan daripada pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih 6.48 juta. Ketua Pemuda Bersatu itu menyifatkan pembebasan itu sebagai sangat membimbang dan membingungkan. Ia menimbulkan persoalan sama seperti kes Ahmad Zahid. Apakah ia tata terkelola cara kerajaan mana ni dalam menguruskan keadilan negara, katanya. Semalam bekas setiausaha politik Mat Sabu, Muhammad Azhar Cik Dali, dilaporkan dibebas daripada pertuduhan. Ini kita baca semalam. Setiausaha politik Mat Sabu dibebaskan daripada pertuduhan rasuah. Bagaimanapun media tidak mengetahui butiran keputusan yang diambil. Ketika dihukumi Malaysia kini, Peguam Muhammad Azhar Cik Dali sekadar berkata pembebasan, itu saja saya boleh katakan. Dia enggan mengulas lanjut mengenai pertanyaan sama ada ia adalah pembebasan penuh atau pihak pendakwa telah memohon pelepasan tanpa dibebaskan di NAA. Juga tidak dapat diketahui alasan pembebasan itu diberikan pada akhir pendakwaan. Malaysia kini sedang cuba mendapat makluman daripada pihak pendakwaan. Okey. Now, soalan dan keterangan dibangkitkan oleh Peguam Negara. Peguam Negara mengatakan bahawa tugas untuk mereka, untuk Peguam AGC, AG Chambers ataupun Pejabat Peguam Negara, sama ada tugas mendakwa atau menghentikan pendakwaan, itu adalah bidang tugas ataupun prerogatif Peguam Negara. Malah Ketua Hakim Negara hari ini juga telah membuat kenyataan bahawa itu bukan tugas ataupun bukan bidang hakim atau juga badan kehakiman kalau sekiranya pendakwa raya nak tarik dakwaan. Itu tak ada kena-mengena dengan hakim. Hakim kata kalau pendakwa raya nak tarik dakwaan, itu terpulang. Kenapa bukan tugas hakim nak menentukan atau bertanya kepada pendakwaan kenapa mereka nak jatuh ataupun nak tarik kes tersebut? Okey, itu yang pertama. Nah, kedua, adakah tindakan Peguam Negara menarik kes-kes ini satu benda yang pelik? Hanya berlaku pada zaman sekarang? Tak, sebenarnya. Sebelum ini pun pernah ada. Even pada zaman Perikatan Nasional Memerintah pun pernah ada. Banyak kes sebenarnya yang sebelum ini ditarik oleh Peguam Negara tanpa penjelasan daripada Peguam Negara. Antaranya adalah anak Najib yang tidak didakwa. Pun ada dan berlaku pada zaman Perikatan Nasional. Now, wajarkah pendakwa raya menjelaskan, memberi penjelasan setiap kali mereka membuat tindakan-tindakan yang mereka kata mereka nak buat tindakan? Baik, kita baca kenyataan C4. Kenyataan Peguam Negara ada hak henti prosiding tak selaras prinsip telus, C4. Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme, C4 menyelar kenyataan Peguam Negara Datuk Ahmad Tariuddin Muhammad Saleh mengenai kuasa Peguam Negara untuk memula atau menghentikan prosiding. C4 dalam satu kenyataan berkata hal berkenaan tidak terselaras dengan prinsip teras ketelusan dan tabir urus yang baik serta menggambarkan pendekatan membimbangkan dalam pelaksanaan pendakwaan. Penting untuk diingatkan bahawa AG dilantik memegang jawatan PP ex officio. Dalam artikel lain, seseorang lantikan politik diberi kuasa dengan budi bicara umum ke atas kelakuan, kawalan dan hala tuju pendakwaan jenayah. Kritikan terhadap keadaan ini telah lama ada kerana terdapat kemungkinan wujud keputusan mengenai pendakwaan terhadap tokoh politik utama boleh dibuat berdasarkan pertimbangan politik, katanya Selasa. Nah, saya nak ulang. Pertama sekali, kita establish dahulu bahawa secara perlembagaannya, bukan daripada sekarang, daripada dulu lagi, kuasa dan hak untuk nak memulakan, nak meneruskan, nak menghentikan ada pada AGC ataupun pada AG Chambers. Dalam mana-mana pendakwaan. Pendakwaan boleh memula ke pendakwaan dan pendakwaan juga boleh meneruskan dan pendakwaan boleh menghentikan, dan itu adalah seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam perlembagaan juga, perlembagaan silent. Perlembagaan tidak memberikan sebarang penjelasan sama ada wajar atau tidak pendakwaan boleh membentangkan kenapa mereka menghentikan sebarang pendakwaan. Okey, erti kata lain, perlembagaan tidak memaksa pendakwa raya untuk memberi penjelasan. Perlembagaan memberi kuasa, tetapi perlembagaan tidak memberi
apa orang kata, satu bukan sebab, tapi suatu akta ataupun suatu ketegasan bahawa pendakwa raya perlu menjelaskan kenapa nak menjatuhkan kes tersebut. Okey, itu asas dia. Namun begitu, bagi saya, pendapat saya secara peribadi, dalam kes-kes yang berprofil tinggi, bagi saya wajar bagi saya wajar pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. So, bila kita balik kepada perlembagaan, sebagaimana di dalam peruntukan perlembagaan, tidaklah salah perlembagaan pendakwa raya tidak memberi penjelasan. Tak salah. Melalui perlembagaan, melalui undang-undang, tak salah. Tetapi dalam masa sama, tidak juga salah menurut perlembagaan bagi pihak pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. Namun, ada justifikasi. Now, saya tengok daripada dua-dua angle. Satu, wajar bagi saya kerana rakyat nak kena tahu, terutama kes yang berprofil tinggi. Yang tak profil tinggi tak payahlah. Tetapi, dalam faktor yang kedua pula, ada dia punya angle lain. Iaitu angle dia, rakyat tak akan pernah berpuas hati dengan sebarang penjelasan. Saya bagi contoh, dalam kes representasi Zahid Hamidi dan juga kes representasi, terutama kes representasi Zahid Hamidi, kes representasi anak Najib, di mana representasi itu diterima dan mereka digugurkan daripada pertuduhan. Ada di kalangan, dan penjelasan diberikan, masih lagi di kalangan rakyat yang tak puas hati dengan penjelasan tersebut. Arti kata lain, kita jelaskan pun dia tak akan puas hati. So, ada yang kata, yang penting dia jelas is puas hati tak puas hati itu cerita lain. So, dia akan membawa polemik yang tak berkesudahan. So, on one point, bagi saya, wajar juga dia nak kena jelaskan. But on another point, kita akan kata, setakat mana kita nak tahu secara detail kenapa? Saya bagi contoh, tuan-tuan. Katakanlah, pendakwa raya kata, setelah kami mengkaji dan meneliti kes ini, kami menggugurkan kerana tidak cukup bukti. Okay? Kami tidak meneruskan kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Now, soalan kita kedua, apakah yang mengatakan bahawa tidak cukup bukti? Kami nak tengok bukti tersebut. Kalau kita nak tengok bukti tersebut, akhirnya bawa kepada yang pertama, kita nak kena bawa ke dalam pembicaraan. Tetapi kita bukan party to the case. Yang kedua, apa kepakaran kita nak meneliti bukti itu ada atau cukup atau tidak? Saya ambil contoh kes Zahid Hamidi yang dibebaskan pada tahun 2022 sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Kes VLN, 40 kes yang pertama. Pada waktu itu, Zahid Hamidi dibebaskan daripada tuduhan menerima rasuah. Masalah kes yang 40 ni lebih severe, lebih teruk daripada kes 47. 47 kes itu melibatkan yayasan di mana Zahid Hamidi itu adalah pengurusi dia. Tetapi 40 kes visa luar negara, VLN, itu adalah kes direct rasuah. Direct rasuah daripada kontraktor yang dapat VLN itu dikatakan memberi duit kepada Zahid Hamidi. Dia bagi duit kepada Zahid Hamidi. Dan pada tahun 2022-21, Zahid Hamidi dibebaskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tak kata Kerajaan Perikatan Nasional lah. Saya kata oleh Mahkamah pada zaman Perikatan Nasional kerana bukti tidak cukup. Dia kena DAA, discharge amounting to equator, kerana bukti tidak cukup. So, bila mahkamah teliti, rupanya ada banyak kelompangan di dalam kes tersebut. Saya pendekkan cerita kes Zahid Hamidi yang VLN 40 kes yang dibebaskan oleh mahkamah pada zaman Perikatan Nasional. Saya pendekkan. Dikatakan bahawa Zahid Hamidi menerima rasuah daripada sebuah syarikat yang dapat projek VLN. Nilaian jutaan, ada satu jumlah, saya tak ingat jumlah dia berapa. Okey. So, akhirnya dia kata, kenapa mereka tak boleh pendakwa raya tak boleh come up with the chain of evidence? Sebab semua bukti itu circumstantial evidence. Circumstantial evidence tu apa is? Itu saya kata kan, circumstantial evidence, bukti keadaan. Tidak ada direct evidence yang mengatakan, kalau tuan-tuan belajar the law of evidence, dia ada satu undang-undang dipanggil the law of evidence, tuan-tuan akan faham. Tidak ada satu keadaan di mana nampak jelas duit itu sama ada diserah direct kepada Zahid dengan saksi dan pembuktian, itu direct evidence dipanggil. Atau masuk ke dalam akaun, itu dipanggil direct evidence.
apa yang dikatakan oleh 3 orang syarikat yang mengatakan mereka memberi rasuah kepada Zahid Hamidi, dia kata kami keluar duit daripada akaun bank sekian juta. Malah pegawai akaun bank yang dikatakan keluar duit itu pun tak dipanggil tau. Okey, kami dah keluar duit. Duit itu datang daripada luar negara, masuk akaun bank company kami keluarkan duit. Kami keluarkan cash. Kemudian kami pergi ke rumah Zahid. Dalam kami pergi ke rumah Zahid, kami letak duit tu di dalam bag. Di luar, dia dekat rumah Zahid ni, dia ada meja kerusi yang dekat, ialah rumah besar kan. So, kami letak kat situ dan kami pergi. Itu adalah saksi yang dalam kes Zahid VLN 40 kes. Now, pendakwa raya kata, hakim kata, ada CCTV tak? Tak dibawa. Dipanggil tak? Kenapa tak? Bukan ditanya macam tu. Dia kata, kenapa tak dipanggil pegawai bank di mana dikatakan dikeluarkan duit itu? Tak dipanggil. CCTV tak ada. Guard tak ada. Tak ada rekod menunjukkan mereka bertiga itu masuk ke dalam kawasan rumah Zahid Hamidi. Kalau ada CCTV, takkanlah rumah masa itu timbalan menteri, dia timbalan menteri kot, tak tinggal lah. Tapi pada masa itu dia ada CCTV. Tak ada. So takkan tak ada. Tak ditender evidence tersebut. So hakim kata, kalau tu semua tak ada, macam mana kita nak pastikan yang kamu bertiga ni cakap benar? Itu just your words. Entah-entah, ini kata-kata hakim tu dalam proceeding itu, entah-entah kamu ambil duit itu, kamu pergi enjoy. Itu hakim kata, entah-entah macam tu. So akhirnya, hakim kata tidak boleh dibuktikan bahawa Zahid bersalah, maka kes itu digugur dan dibuang. Okey. Now, di situ, kita telah buang proses bertahun-tahun, mahkamah evidence panggil, akhirnya, evidence itu tak cukup. Adakah pendakwaan tahu evidence itu tak cukup? Pendakwaan bukan bodoh. Sebab yang buat siasatan bukan pendakwaan, yang buat siasatan polis. Jadi, bila zaman ini, peguam baru ini, peguam negara baru, tengok balik. Ini sangkaan saya lah. Tengok balik. Sebab yang dakwa itu peguam negara sebelum ini. Peguam negara baru mungkin tengok balik, dia tengok, dia kata, yang ni kalau kita masuk tak menang. Representasi yang dia bawa ni kalau kita masuk tak menang. So kita kata, kita tarik balik. Itu akan memotong pendek proses mahkamah. So kalau dia nak terangkan juga, dia cuma kata, kami tak boleh dakwa, contohlah dia buatlah kenyataan. Kami menarik balik kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Kamu puas hati ke? Oh, kami nak tengok bukti itu cukup atau tidak. Dia cerita tak habis, tuan-tuan. So akhirnya saya kata, walaupun dalam jiwa saya kata perlu diberi penjelasan, tapi akhirnya kalau kita fikir balik, penjelasan itu tidak akan dapat merungkaikan keputusan yang telah dibuatkan. Ada yang kata, kalau macam tu teruskan je lah case to is. Biarlah teruskan. Boleh. Tapi dia akan buang masa, dia akan buang kos. Banyak lagi kes lain yang kita boleh letak yang boleh didapati bersalah. Akhirnya kes itu didapati tidak bersalah. It will take years, time and cost and money. Yang bayar duit, ingat free ke mahkamah tu? Lawyer kena bayar, peguam negara, dia orang nak kena jalankan laksana tanggungjawab. Kalau dia tengok dah bluntly, dah jelas memang pembuktian itu tak cukup. Macam kan tuan-tuan pernah dengar tak kes di mana peguam negara diberikan kes, kemudian peguam negara kata tak boleh, tak cukup. Sebab yang menentukan sama ada siasatan polis itu atau SPRM itu cukup lengkap atau tidak adalah peguam negara. Kerana mereka yang kena berdepan dengan hakim dan juga pendakwa raya. Bukannya polis ataupun SPRM tersebut. Faham? Harap tuan-tuan faham lah tentang perkara ini. Tapi whatever it is, kita tunggulah kalau betul ada penjelasan, kita dengar.